الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الفاتحة. من الله تقبل الصلاة والدعاء إلى حضرة سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وإلى روح سيدنا محمد بن الله بن عيسى وإلى روح سيدنا مقدم محمد بن علي بعلوي وإلى روح سيدنا مؤلف الكتاب الإمام الحبيب عبد الله بن علي محمد وصوله وفروعه ومن يتسلل إليهم أجمعين وإلى روح المترجم كتاب التصاحب الدينية لابن سميث رحمه الله تعالى وصوله وفروعه ومن ينتسب إليهم أجمعين أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويسكنهم الجنة ويفرج عن المسلمين ويختم لنا ولكم بالحسنى وهو راض عنا في خير ورفق وعافية. وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به القرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Alhamdulillah. Pertamanya marilah kita merafakkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana dengan inayah ataupun bantuan daripada Allah Subhanahu wa taala, sama-sama kita dapat menghadirkan diri kita ke dalam majlis ilmu yang penuh keberkatan, yang mana Allah Subhanahu wa taala mengangkatkan derajat orang-orang yang mana yang menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebelum kita mula ke majlis kita, sama-sama kita berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yang mana kalau tidak kerana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, maka tidaklah sampai ilmu ini kepada kita pada hari ini. Zaman sekarang ni tak sampai dah ilmu. Kerana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka sampailah ilmu ini kepada kita. Jadi kita berterima kasih, kita bersyukur kepada apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang kita mampu buat, kita berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim. Berkata qala al-muallif al-kitab rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Telah berkata pengarang kitab Al-Imam Abdullah Al-Habib Abdullah bin Alawi Muhammad Al-Haddad dalam kitab An-Nasah Ad-Diniyah, nasihat kepada agama dan kepada wasiat kepada keimanan, tentang menunjukkan kita kepada wajibnya kita memelihara mata. Jadi kita, terutamanya kita pada zaman sekarang ni, terutamanya pada orang muda, wajib kita, bukan orang muda saja, terutamanya kepada orang muda, wajib kita untuk memelihara mata kita. Jadi saya nak bawa satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ditujukan khas untuk orang muda. Orang muda biasanya kalau orang baca agama, orang muda bila dia dengar hadis ni dia suka sangat. Baik. Dengar hadis ni, dia macam dia dengar, dia kata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ma'syar syabab, wahai jemaah pemuda-pemuda, man istata'a minkumul ba'ah, barang siapa daripada kalangan kamu yang mampu untuk berkahwin.
Man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj. Siapa yang mampu berkahwin, macam mana mampu? Mampu dari segi nafkah dia. Ada ulama yang kata dalam kitab tafsir Ahadits Ahkam, Al-Imam Zainuddin Al-Iraqi, dia mentafsirkan, sebagian ulama dia kata bahawa siapa yang mampu untuk bermalam dengan perempuan, dia ada mampu, nafsu dia ada, ataupun orang yang ada nafkah, yang mampu nak bagi nafkah, falyatazawwaj, maka hendaklah dia berkahwin. Fa innahu aghaddul basar, kerana kahwin itu menjaga matanya. Faman lam yastati' fa alayhi bis-shawm, barang siapa yang tak mampu untuk berkahwin, tak ada nafkah, tidak mampu nak berkahwin, hendaklah dia berpuasa. Fa innahu lahu wija, kerana dia itu, puasa itu dapat menahan nafsu syahwat orang itu. Jadi barang siapa yang rasa diri dia muda, bolehlah dia berkahwin kalau dia mampu, supaya menjaga mata dia daripada melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagi kita seorang hamba Allah Subhanahu wa taala, kalau kita tidak menjaga mata kita, maka itu menyebabkan titik-titik hitam masuk ke dalam hati kita, menyebabkan hati kita ini terhijab daripada melihat kebenaran. Kita terhijab, hati kita terdinding, hati kita ada dinding, nak lihat perkara-perkara yang hak, kita tak nampak. Sebab itu kita tak tengok perkara yang hak, kita nampak yang batin, yang buruk. Yang buruk nampak yang baik. Disebabkan apa? Hijabnya hati kita. Disebabkan daripada apa? Daripada mata. Kalau orang-orang tua dulu dia kata daripada mata turun ke hati. Sebab itu wajib kita menjaga mata kita. Sebenarnya menjaga mata ini dapat menjaga hati kita, dan bila kita menjaga hati kita, maka hati kita ini mudah menerima ilmu, mudah menerima hidayat daripada Allah Subhanahu wa taala, mudah menerima taufik daripada Allah Subhanahu wa taala. Berkata mualliful kitab, mata adalah suatu nikmat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi daripada mata ini nikmat yang paling besar. Kalau kita tengok ketika zaman waktu Allah Subhanahu wa taala nak mengazabkan seorang, nak cerita tentang seorang Bani Israel, yang mana yang Allah Subhanahu wa taala tanya kepada seorang itu, kamu nak masuk ke syurga aku disebabkan amalan kamu ataupun disebabkan rahmat aku? Kemudian pemuda tadi berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya aku nak masuk ke syurga engkau ya Allah adalah dengan sebab amalan aku. Kemudian Allah Subhanahu wa taala ambil nikmat apa? Allah Subhanahu wa taala ambil nikmat mata, ditimbangkan di antara amalan dan nikmat mata yang Allah Subhanahu wa taala berikan, kurniakan kepada pemuda itu. Maka bila kita tengok, Allah Subhanahu wa taala kata, tengok sekarang ni nikmat mata lebih besar, lebih berat daripada amalan kamu, maka campakkan pemuda itu ke dalam neraka. Bila Allah Subhanahu wa taala beritahu kepada malaikat suruh bawa pemuda tadi masuk ke neraka Allah Subhanahu wa taala, maka pemuda tadi berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, ya Tuhanku, sesungguhnya aku nak masuk ke syurga Engkau adalah dengan sebab nikmat dan rahmat Engkau ya Allah Subhanahu wa taala. Maka mata ini adalah nikmat Allah Subhanahu wa taala, di antara nikmat yang besar selain daripada nikmat iman dan Islam. Jadi kalau nak tengok dari sini, daripada hadis kita tentang mata ni, barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala hilangkan penglihatannya, hilangkan penglihatannya bagi orang yang tidak dapat melihat, yang datang kata Allah Subhanahu wa taala bagi dia pahala khas, iaitu An Anas radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu inna Allah azza wa jalla qala idza ibtadaitu 'abdi bi habibatayhi fa sabara awwadtuhu minhuma al-jannah yuridu 'ainayhi. Maksud daripada hadis ini, berkata Anas radhiyallahu anhu, Sayyidina Anas radhiyallahu anhu adalah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang banyak berkhidmat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khadam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia banyak menceritakan tentang sifat-sifat kepribadian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia berkata
berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, apabila aku memberi satu cubaan ataupun bala kepada seorang hamba aku, dengan aku menghilangkan penglihatannya, dua benda yang dicintainya, apa? Mata dia. Dua benda, dia kata habibataihi, dengan dua benda yang dicintainya, fasabara, maka pemuda itu, orang itu bersabar dengan apa yang aku uji dia, awatuhu min human jannah, maka aku tukarkan dengan apa yang dia sabar itu, dengan ditukarkan dengan syurga Allah Subhanahu wa taala. Begitulah riwayat daripada Imam Bukhari dan Tirmizi. Mata adalah suatu nikmat besar dari Allah Subhanahu wa taala yang dikurniakan untuk hamba-Nya. Dia dicipta untuk membolehkan hamba-Nya melihat keindahan ciptaan Allah Subhanahu wa taala di bumi dan di langitnya, supaya sesudah itu dia akan bertambah kenal dan yakin terhadap Tuhannya. Maka di sinilah bila datangnya tauhid khalaq. Tauhid khalaq dia kata macam mana nak, apa yang menunjukkan bahawasanya Allah itu wujud. Tauhid khalaq dia kata tanda Allah itu wujud dengan wujudnya alam itu. Bila wujudnya alam itu, maka wujudlah pencipta. Siapa pencipta dia? Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tengok dengan apa? Tengok dengan tangan, tengok dengan mata kita. Allah Subhanahu wa taala cipta mata kita tu untuk kenal Allah Subhanahu wa taala. Kita tengok kecantikan, ya Allah Subhanahu wa taala, ya Allah cantiknya. Nah, bila kita tengok cantik, kalau kita ni seorang yang beriman, cantik itu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Cantik itu yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Cantik itu pun makhluk yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Begitu juga bila kita tengah mata menunjukkan bahawanya tauhidnya Allah Subhanahu wa taala. Daripada situ kita tengok tauhid yang mengatakan apabila sesuatu benda yang hancur, yang rosak, binasa, maka itu ialah makhluk. Kalau tidak hancur dan binasa, itu adalah sifat Tuhan. Jadi kita tengok dengan mata kita apa yang hancur, apa yang binasa. Kalau kita tengok pokok, lama-lama dia tumbang, hancur, maka ia makhluk. Kita tengok bintang, hilang. Kita tengok bulan, lama dia hilang, itu adalah makhluk. Tapi Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang bersifat kekal abadi, yang tidak akan fana, yang tidak akan hancur. Lalu bertambah pula ketaatan dan kebaktiannya terhadap Allah Subhanahu wa taala. Bila dia tengok mata dia, tengok betul-betul ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dia kata hebatnya Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tengok dalam National Geographic lah, orang biasa tengok National Geographic, tengok ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Cipta katak yang macam-macam jenis, cipta ular yang macam-macam jenis, cipta makhluk yang tak pernah kita lihat. Aneh bentuk dia, cantik rupa dia. Ya Allah, ya Tuhanku, cantik betul ciptaan kau. Dengan apa kita tengok? Dengan mata kita. Barulah kita bertambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dengan mata juga dia bisa berjalan di dalam gelap dan menunaikan segala hajat dan keperluan hidup. Jika mata itu digunakan untuk keperluan-keperluan yang kerananya Allah Subhanahu wa taala menciptakannya, maka terkiralah ia dari golongan orang yang taat setia kepada Allah dan mensyukuri nikmat-Nya. Jadi kalau kita gunakan mata kita pada perkara-perkara yang benar, maka kita tergolong daripada golongan orang yang mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau sekiranya kita gunakan mata kita itu adalah untuk benda yang lain, yang mana yang Allah Subhanahu wa taala tegak, maka kita telah mengkufuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak jaga betul-betul nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Kita gunakan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada bukan tempat dia. Sepatutnya Allah Subhanahu wa taala kata, jaga kita punya mata. Ya ayyuhallazina amanu qul lil mu'minati yaghuddu min absarihim. Ada ayat lain pula, wa qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim. Beritahu kepada orang-orang yang beriman daripada kaum lelaki, jagalah mata dia. Nanti masuk, rasanya ada sepatnya ayat dia. Ada sebut ayat tentang yang mengatakan Allah Subhanahu wa taala menyuruh orang-orang yang beriman untuk menjaga mata dia. Jadi kalau kita tidak menjaga mata kita, maka kita tergolong daripada orang yang mengkufuri nikmat Allah Subhanahu wa taala.
Jika mata dibiarkan tidak terkawal dan ia membebaskan dia melihat segala yang diharamkan Allah melihatnya, seperti melihat kepada wanita-wanita yang asing. Dalam hukum fiqh, kita masuk fiqh sikit. Seorang lelaki yang melihat wajah perempuan, maka hukum dia haram. Hukum dia haram. Begitu juga dengan perempuan, tidak boleh melihat lelaki, kerana ia itu adalah haram juga. Bukan lelaki saja tidak boleh melihat perempuan, tetapi perempuan juga tidak boleh melihat lelaki. Suka-suka dia, kalau keluar je, lelaki tengok dia pun tengok lelaki. Lelaki tak boleh tengok perempuan. Haram. Perempuan pun tidak boleh melihat lelaki, kerana daripada situ akan timbul dia syahwat, kerana manusia itu mempunyai syahwat. Jadi ulama-ulama fiqh dia kata aurat lelaki ini juga seluruh tubuh dia adalah aurat. Kalau kata aurat kita nak bersembahyang daripada pusat hingga berlutut, tetapi perempuan diharamkan bagi dia melihat seluruh tubuh, sama ada badan, kaki, tangan, muka. Tidak boleh perempuan melihat muka lelaki. Kemudian seperti melihat kepada wanita-wanita yang asing dan gambar-gambar yang menimbulkan nafsu berahi. Kita tengok sekarang nafsu, gambar-gambar yang menunjukkan perkara benda yang tidak elok, gambar-gambar perempuan ditampilkan di tepi jalan ataupun dalam internet ataupun sebagainya, maka kita tidak boleh melihat gambar tersebut, kerana dia boleh menimbulkan nafsu. Bukan itu saja, dalam fiqh juga, kalau kita tengok dinding, kita bernafsu dengan dinding pun boleh jadi haram. Tengok dinding, dinding ni Masya Allah cantik dinding, dia bernafsu dengan dinding, maka hukum dia haram. Dan gambar-gambar yang menimbulkan nafsu berahi, maka terkiralah ia dari golongan orang yang menderhakai Allah Subhanahu wa ta'ala, serta terdedahlah dirinya untuk bala dan siksaannya, siksa Allah Subhanahu wa ta'ala. Tadi kita tahu, kalau kita tengok perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bermakna kita telah mengkufuri nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala, kita menderhakai Allah Subhanahu wa ta'ala. Si mukmin yang sejati harus memelihara dirinya dengan baik. Orang-orang beriman itu, yang betul-betul beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, wajib dia jaga diri dia. Jaga dengan sebaik mungkin, supaya diri dia itu tidak tergolong daripada golongan orang yang menderhakai Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan sebab apa? Dengan sebab mata saja kita boleh menderhakai Allah Subhanahu wa ta'ala. Jaga-jaga kita, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala jaga diri kita daripada melihat perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita minta Allah Subhanahu wa ta'ala supaya memberi kekuatan pada diri kita ini untuk tidak melihat pada perkara-perkara yang Allah Subhanahu wa ta'ala haramkan, dan kita hanya melihat pada perkara-perkara yang menampakkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai tergamak memandang seorang mukmin yang lain dengan pandangan yang rendah, hina dan kecil. Ini masalah. Ini masalah ini bila kita tengok orang-orang yang beriman, kita tengok orang-orang mukmin yang lain, kita tengok dia dengan pandangan yang hina dan kecil seorang itu. Datang daripada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana ini kita kena husnuzan kepada seorang itu, sebab itu semua datang daripada mata kita. Bila kita tengok seorang tu pakaian dia compang-camping, tak elok, kita mulalah timbul. Kita tengok, lepas tu jatuh ke hati, timbul perasaan, satu perasaan iaitu syak wasangka ataupun zon, yang timbul daripada sebab mata kita. Daripada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rubba ash'atha madfu'in bil abwab law aqsama 'ala Allah la abarra. Kebarang kalian, kalau seseorang itu kebarang kalian orang yang compang-camping, yang tidak terurus, yang mana yang diusir daripada pintu itu, kalau sekiranya dia bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa ta'ala, nescaya Allah Subhanahu wa ta'ala akan tunaikan apa yang disumpahkan itu.
Jadi tengok hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjaga kita supaya kita ada dalam diri kita, bila kita tengok seseorang itu, mestilah kita bersangka baik dengan dia. Husnul zan billah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, husnul zan billah. Kita kena bersangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala, wa husnul zan bi ibadillah. Dan kita kena bersangka baik dengan hamba-hamba Allah. Jadi kalau kita tengok datang seorang itu yang mana yang pakaian compang-camping, minta sedekah pada kita, janganlah kita pandang dengan mata yang keji, janganlah kita menghina dia, bahkan kita kasihani kepada orang yang seperti ini. Kalau kita berkasih, kata kita cinta, kita mengasihani orang yang seperti ini kepada makhluk Allah Subhanahu wa taala, nescaya orang itu akan dikasihani oleh malaikat-malaikat dan penduduk-penduduk langit. Sesuai dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ar-rahimuna yarhamuhumur rahman, irhamu man fis sama, irhamu man fil ard, yarhamukum man fis sama. Orang yang berkasih sayang, yang ada sifat berkasih sayang, maka Allah Subhanahu wa taala akan kasih kepada dia. Maka hendaklah kamu mengasihani orang-orang yang makhluk-makhluk di atas muka bumi ini, nescaya penduduk-penduduk di langit akan mengasihani kamu. Itu hadis daripada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Persoalannya bila sebut hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terutamanya kita pada zaman sekarang, bila ustaz disebut, ustaz hadis tu hadis apa? Hadis dhaif ke, hadis hasan ke, hadis sahih? Kita tidak kira hadis hasan ke, hadis sahih ke, hadis dhaif, tetapi kata Imam Nawawi rahimahullahu taala di dalam kitabnya, dalam kitab Syarh Taqrib Nawawi, dia kata setiap hadis yang dhaif itu kita boleh beramal dengan fadailul amal. Melainkan syarat, kata Ibn Hajar Al-Asqalani, dia kata apa? Janganlah hadis itu terlampau dahsyat dhaif dia. Kalau hadis yang setakat dhaif sahaja, tidak terlampau dahsyat dhaif dia, kita boleh beramal. Itu kata Al-Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, dan syarat itu diletakkan oleh Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani. Kemudian jangan selalu pandang kepada, jangan sampai tergamak pandang seorang mukmin yang lain dengan pandangan yang rendah, hina dan kecil. Juga hendaklah menghindarkan diri dari mengintip-intip aurat dan keaiban orang. Kalau kita selalu nak cari kesalahan orang, selalu nak cari keaiban orang, maka esok keaiban kita akan terdedah. Disebabkan kita nak mengaibkan orang. Sebab itu Allah Subhanahu wa taala perintah kita supaya menjaga mata. Bila kita menjaga mata, maka banyaklah yang terjaga. Dan di antaranya mulut kita terjaga, di antaranya hati kita terjaga. Dengan sebab mata jugalah menyebabkan orang itu akan umpat-mengumpat, cela-mencela, maki-memaki. Kalau kita tengok zaman sekarang, sebab apa timbulnya maki-maki? Sebab apa timbul cela-mencela? Dan sebabnya daripada penglihatan kita. Sebab itu kalau kita tengok, kita beristighfar. Satu benda yang berlaku kepada orang-orang yang beriman, orang-orang Muslim, maka kita minta ampun untuk dia. Kita istighfarkan untuk dia. Itulah adab yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukanlah kita mencela sesama umat Islam. Sepatutnya kita mengasihani sesama umat Islam. Kita sayang menyayangi di antara sesama umat Islam. Bila kita sayang menyayangi di antara umat Islam, itulah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum. Sesungguhnya umat Islam itu bersaudara, maka kamu damailah di antara mereka berdua yang bertelingkah. Ataupun daripada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hatta tidak beriman seseorang itu sehingga dia mengasihani saudara mereka sebagaimana mereka mengasihani diri dia sendiri. Itu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan daripada Bukhari dan Muslim. Jadi kalau kita ni sayang diri kita ini, maka kita kena buat pada saudara-saudara kita ini sebagaimana yang kita sayang pada diri kita. Kalau kita tak nak orang cela kita, begitu juga kita jangan mencela orang. Kalau kita tak nak orang sakiti kita, kita tak nak orang zalimi kita, janganlah kita menzalimi di antara umat Islam.
Juga jangan selalu memandang kepada kelazatan dunia serta memperbanyak mengecap perkara-perkara yang harus agar nafsu tidak terlalu memburu dia sangat. Itu bila kita selalu melihat kepada kelazatan, keenakan, kenikmatan dunia, maka kita menyebabkan hati kita dah terlalu condong kepada pada dunia. Dunia, kalau hubbud dunia raful khati'ah, itu kata Rasulullah, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita cinta ada dalam hati perasaan kita ni, bila kita tengok kelazatan dunia, kita cinta kepada dunia, itulah adalah ketua segala kesalahan, menyebabkan kita lupa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kita lupa kepada apa yang Allah Subhanahu wa taala tegak kepada kita. Kalau kita tengok zaman sekarang, sebab kita duduk zaman sekarang, bukan duduk zaman dulu lah, kita duduk zaman sekarang, kita tengok bagaimana manusia sekarang, dia lupa Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? Dia lupa sebab dia melihat kelazatan dunia, melihat wang ringgit, tengok harta, tengok rumah besar-besar. Bila tengok rumah besar-besar, dah lupa Allah Subhanahu wa taala. Tengok kereta besar, dah lupa dah Allah Subhanahu wa taala. Hanya dalam ingatan dia, macam mana aku nak mendapatkan kereta besar, macam mana aku nak mendapatkan banglo besar, macam mana aku nak mendapat isteri besar. Siapa nak isteri besar lah? Kita nak biarlah kita mengejar kepada nikmat Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita tamak kepada harta dunia, kerana harta dunia itu adalah fana, yang akan hancur binasa. Yang kekal itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Sebab yang demikian itu mungkin membelah bagi hati, sehingga akhirnya ia tertarik untuk menyanjung keduniaan serta mengumpul harta bendanya, dan sebaliknya akan membelakangi pula keakhiratan serta tidak bersedia untuk melengkapkan diri dari amal bakti yang baik. Tengok, baru sebut tadi. Sebab apa? Kalau kita sangat melihat kelazatan dunia, menyebabkan kita akan lupa akhirat kita. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wabtaghi fima ataka Allahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Hendaklah kamu cenderung diri kamu itu kepada daral akhirah, tempat kepada ahli akhirat itu. Itu yang kita nak kena kejar, itu yang kita kena cari. Wala tansa, janganlah kamu lupa. Ini kita jangan lupa akhirat, kita kejar dunia. Wala tansa nasibaka minad dunya, janganlah kamu lupa nasib kamu di atas dunia. Nak cari tak mengapa, tetapi jangan kamu terlebih-lebih mencari harta dunia. Yang patut kamu kejar adalah hari akhirat, iaitu nasib kita di atas dunia ini hanyalah kita cari untuk kehidupan kita. Cari duit adalah untuk kita makan kita, untuk nafkah isteri kita, anak kita, untuk tempat tinggal kita. Ini cari melebih-lebih, sehingga perkara itu, apa yang kita cari itu membazir-bazir. Tetapi kalau sekiranya dia cari banyak-banyak, untuk apa? Saya nak bagi, nak infakkan harta saya kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Tak mengapa. Itu niat yang baik. Niat itu menjadi ibadah. Serupa juga kita makan. Saya makan. Kalau kita makan sekadar nak hilangkan lapar, maka makan kita itu hanyalah sia-sia. Tetapi kalau kita makan adalah kerana kita nak tambahkan kekuatan kita untuk beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka makan kita itu jadi ibadah. Setiap apa yang kita gandingkan adalah kerana Allah Subhanahu wa taala, maka perbuatan itu menjadi ibadah. Jadi bukan susah nak buat pahala. Nak buat pahala ini adalah perkara yang mudah, tetapi oleh kerana nafsu kita, maka benda itu menjadi susah. Memelihara sesungguh itu adalah penting dan sangat dituntut dari setiap mukmin, terutama sekali bagi orang-orang yang menuju ke jalan akhirat dan hatinya cenderung kepada Allah dan hari akhirat. Benda semua itu, benda yang disebutkan sebelum tadi, adalah sangat perkara yang teramat penting bagi orang yang nak menuju kepada jalan Allah Subhanahu wa taala dan ingin menuju kepada jalan akhirat. Kalau kita, itulah salah satu syarat, ataupun kata syarat ni kalau kita tak ada, maka tak sempurna. Tak boleh. Kita nak solat, syarat sah solat kita berwudu. Istilah kita dalam keadaan taharah, tetapi wudu tak ada, sah tak solat? Tak sah solat kita. Jadi perlu kita hindarkan diri kita daripada
pandangan yang tidak mengikut syarak yang mana yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun menggunakan pandangan kepada yang haram seperti melihat kepada wanita yang asing dan gambar-gambar yang menimbulkan nafsu berahi memang tidak dibolehkan dan hukumnya adalah haram. Tadi saya sebut tadi awal tadi. Apa hukumnya? Haram. Tengok dinding dengan nafsu pun boleh jadi haram. Adalah haram seharam-haramnya firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum." Surah An-Nur ayat 30. Katakanlah kepada lelaki-lelaki yang beriman itu supaya mereka menahan penglihatan mereka dan memelihara kemaluan mereka. Pada ayat tadi saya sebut juga, orang-orang yang beriman itu daripada golongan lelaki, hendaklah dia menjaga mata dia, menjaga penglihatan dia dan juga menjaga kemaluan dia. Sebab daripada mata itulah akan menimbulnya syahwat seseorang itu. Diriwayatkan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "An-nadhratu sahmun masmumun min sihami iblis, man tarakaha makhafatan min Allah a'tahu Allah ibadatan yajidu halawataha fi qalbih." Kata apa? Pandangan itu adalah suatu anak panah yang beracun daripada panah-panah iblis. Barang siapa meninggalkannya lantaran takut, semata-mata takut kepada Allah Subhanahu wa taala, nescaya dia akan mengurniakan baginya pertibatan yang dirasakan kemanisannya di hati. Tadi dia sebut tentang makan. Makan itu kita gandingkan makan itu dengan kita nak menyampai untuk mendapatkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadi satu ibadah. Di sini kita menahan mata kita daripada melihat perkara-perkara yang haram adalah kerana takut akan Allah Subhanahu wa taala. Ikut perintah Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala kurniakan dia ibadah yang mana ibadah itu dia akan rasakan kemanisannya. Jadi kalau kita tengok ulama-ulama usul fiqh, dia meletakkan ta'rif ataupun definisi daripada perkataan daripada haram. Apa dia haram? Kalau kita tengok wajib apa dia wajib? Ma yusabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkihi. Perkara yang mana yang memberi pahala kepada pelaku dia. Kalau kita buat, kita dapat pahala dan kita akan diazabkan, kita akan mendapat dosa kalau sekiranya kita meninggalkan dia. Haram, apa dia haram? Haram ma yusabu ala tarkihi imtithalan. Kata ulama, dia tambah di situ, ada sebahagian daripada ulama dia kata ma yusabu ala tarkihi, berhenti setakat itu. Ada ulama dia kata ma yusabu ala tarkihi imtithalan, perkara yang mendapat pahala kalau kita tinggal dia dengan sebab kita mengikut perintah Allah Subhanahu wa taala. Ada orang dia tak boleh berzina, dia nak berzina tapi dia tinggal zina. Dia tinggal berzina. Ada sebab apa? Sebab dia tidak ada duit. Sebab orang kata kalau pelacur-pelacur dia kena bayar 1,000, 2,000. Dia tinggal, tak jadilah nak buat sebab apa? Tak ada duit. Dia bukan tinggal kerana takut kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan tinggal kerana larangan Allah Subhanahu wa taala. Maka tinggal itu sia-sia saja. Tetapi kalau sekiranya dia tinggal kerana takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tinggalnya itu kepada perkara yang haram yang dicegah oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tinggalnya itu mendapat pahala daripada Allah Subhanahu wa taala. Dia kata, berkata Nabi Isa alaihi salam, "An-nadratu tazra'u fil qalbi syahwatan." Dia kata, "Wa kafa biha li sahibiha fitnatan." Pandangan itu menimbulkan rasa berahi di hati. Itu kata, anak daripada mata turun ke hati. Betul orang tua cakap, daripada mata pandangan turun ke hati. Pandangan itu menimbulkan rasa berahi di hati, dan itu saja sudah cukup untuk memfitnahi tuannya. Dengan pandangan itu boleh menyebabkan fitnah. Fitnah ni, kalau kata fitnah ni bukanlah fitnah orang cakap, kata perkara yang kita tidak lakukan, orang cakap bukan itu dimasukkan fitnah, tetapi perkara yang mendapatkan, memberikan kepada si pelaku itu
sesuatu dosa daripada Allah Subhanahu wa taala, maka itu dikatakan fitnah. Kata ustaz ni, kata fitnah yang macam mana? Fitnah yang orang cakap ke fitnah yang macam mana? Jadi fitnah yang orang cakap itu masalah yang lain. Kemudian kita pindah daripada fasal, daripada kita menjaga mata kita. Kemudian apa yang selepas daripada menjaga mata, kita perlu menjaga telinga, kita perlu menjaga juga 7 anggota yang disebutkan oleh Imam Abdullah Al-Haddad, dan juga yang disebutkan oleh ulama-ulama yang lain seperti Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah taala, dan juga dalam kitab Risalah Jami'ah karangan Al-Imam Al-Habib Ahmad bin Zaid Al-Habsyi disebutkan pada bab yang terakhir tentang al-jawarih, anggota badan yang wajib kita jaga, iaitu 7 anggota. Di antaranya mata, kemudian telinga, kemudian kita akan sambung pada lidah, kemudian perut, kemudian kemaluan. Itu di antara yang disebutkan dalam kitab-kitab ulama-ulama tasawuf. Dia sebut kita jaga 7 perkara, 7 anggota kita yang dikata rasul jawarih, ketua segala anggota. Telinga juga merupakan suatu nikmat Allah yang terbesar, dan ia diciptakan Tuhan untuk hamba-Nya agar ia bisa mendengar kalam Allah, bicara Tuhan dan bicara Nabi-Nya, iaitu sabda Nabi-Nya ataupun percakapan Nabi-Nya, agama kalam darinya dengan orang yang saleh dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Kelak dari semua itu ia akan memperolehi berbagai-bagai faedah dan manfaat dalam menempuh perjalanan yang diridai Tuhan, serta memelihara cara hidup yang akan membantunya dalam urusan akhiratnya. Jadi hari ini kita gunakan telinga untuk apa? Itu tanya. Kita gunakan telinga kita adalah untuk mendengar kalam Allah. Kita untuk mendengar hadis Rasulullah, dan kita dengar kita menggunakan telinga kita adalah untuk mendengar kalam ulama, bukan kalam saya, kalam ulama. Saya cuma menyampaikan, kita kongsi-kongsi sikit-sikit. Apa yang ada saya bagi, yang tak ada tak boleh nak bagilah. Kata ulama, faqidu syai' la yu'ti. Orang yang tak ada apa-apa macam mana dia nak bagi? Tak boleh bagi. Orang minta RM1, saya tak ada RM1, macam mana nak bagi RM1? Apa tak bagi RM10? Jadi kita menggunakan telinga kita adalah untuk mendapat keredaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu Al-Imam Ghazali rahimahullah taala ketika mana dia menyebut di dalam kitab Hidayah, ketika mana kita nak ambil wudu, waktu kita basuh telinga kita. Bukan basuh telinga saja, mana anggota-anggota lain pun dia ada doa tertentu, dan juga telinga kita. Apa doa dia? Allahumma ja'alni minal ladina yastami'una al-qawla wa yattabi'una ahsanah. Ya Allah, ya Tuhanku, jadikanlah aku ini orang yang mendengar percakapan yang apa? Percakapan yang baik-baik, wa yattabi'una ahsanah, dan mengikut perkara-perkara yang baik. Kita kena amalkan. Mana kita setiap kali kita ambil wudu, jangan kita lupa baca doa. Yang antaranya waktu kita basuh muka kita, pomong kita, mulut kita, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Kita basuh mulut, pomong mulut kita, bukan basuh tak, pomong mulut kita. Kita baca Allahumma a'inni ala zikrika, ya Allah bantulah kami, bantulah aku ini di dalam menyebut, mengingatimu, berzikir kepada kamu, dan minta Allah SWT bantu kita. Wa syukrika, di dalam bersyukur kepada kamu. Wa husni ibadatik, dan melakukan kebaikan kepada hamba-hamba kamu. Kemudian basuh muka kita macam mana? Allahumma bayyid wujuhi yawma tabyadu wujuhul awliya'i wa la tusawwid wajhi bi dhulumatika yawma tasmudu wujuhu a'dai. Kita minta Allah SWT supaya berikan muka kita ini cahaya waktu ketika mana kamu beri cahaya kepada wali-wali kamu, awliya, bantu-bantu kamu, dan janganlah kamu menggelapkan, memberi zulumat, hitamkan muka kami sebagaimana kamu hitamkan muka-muka musuh-musuh kamu. Kita minta Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian tak payah banyak-banyak kepada telinga kita. Allahumma ja'alni minal ladzina yastami'una al-qawla wa yattabi'una ahsanah. Kita amalkan, mudah-mudahan yang kita dengar ini kita beramal dengan dia. Janganlah kita jadi diri kita orang yang ada ilmu tapi tidak beramal. Berkata Al-Imam Ibn Ruslan dalam matan dia Az-Zubayd, dia kata fa'alimun bi'ilmihi lam ya'malan mu'adzabun min qabli 'ubadil watan. Orang yang berilmu, orang yang ada ilmu, yang tidak beramal dengan ilmu dia, maka orang itu akan diazabkan sebelum penyembah-penyembah berhala. Itu juga yang disebutkan dalam kitab ni An-Nasaih Ad-Diniyah wal Wasiyat Al-Imaniyah, dan
Kalau tak silap dalam muka surat 95-96 yang menyebutkan orang alim itu wajib beramal dengan ilmu dia. Maka kita sambung depan. Sambung balik pada masalah kita memelihara telinga. Kata mualliful kitab, pengarang kitab, telinga juga merupakan suatu nikmat Allah yang terbesar dan yang diciptakan Tuhan untuk hamba-Nya agar ia bisa mendengar kalam Allah, bicara Tuhan dan bicara Nabi-Nya, serta bicara para ulama dan hukama dari golongan orang yang saleh dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Kelak dari semua itu ia akan memperoleh berbagai-bagai faedah dan manfaat dalam menempuh perjalanan yang diridai Tuhan serta memelihara cara hidup yang akan membantunya dalam urusan akhiratnya. Bagaimana yang saya sebut tadi, jika ia menggunakan telinga itu untuk mendengar apa-apa yang diharamkan Tuhan, seperti mendengar percakapan yang dusta, umpat-mengumpat, caci mencaci dan segala bicara yang kotor-kotor, maka ia sebenarnya telah mengkufuri nikmat pemberian telinga itu dan tidak mensyukuri Tuhan atas kurnia yang besar itu, kerana ia telah menggunakan telinga itu pada tempatnya yang salah. Begitu juga seperti mana mata tadi, kalau kita gunakan pada bukan tempat dia, maka kita telah mengkufuri akan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Berkata Imam Ghazali rahimahullahu taala, jangan sekali-kali menyangka bahawa dosa itu akan menimpa si pembicara semata-mata, tidak si pendengar. Sebab si pendengar itu berkongsi dengan si pembicara tadi dalam mencaci dan mengata nista orang, dan ia sama saja. Orang yang bercakap-cakap, umpat-umpat, caci-caci orang lain, bukan sahaja orang yang bercakap tadi yang kena mendapat dosa daripada Allah Subhanahu wa taala, bahkan orang yang mana yang mendengar cacian umpatan tadi juga sama-sama berkongsi dengan orang yang mencaci tadi. Sebagaimana si pendengar kepada yang baik itu berkongsi pahala dengan si pembicara, maka si pendengar kepada yang buruk juga berkongsi dosanya. Wallahu a'lam bishawab. Jadi kita berhenti setakat dulu pada kitab Masail Diniyah dan juga Wasiyatul Imaniyah. InsyaAllah kita sambung pada kitab Sabil Iqtiqad yang akan disampaikan Ustaz Ali. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala bagi kita manfaat dengan apa yang disampaikan oleh Al-Habib Abdullah Al-Alawi Muhammad Al-Haddad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.